Jadi waktu tunduk itulah ada beberapa belas perbualan yang Allah rakam perbualan tu, Allah letak dalam Quran. Hari ni kita manusia hidup membacanya. Inilah antara perbualan yang akan kalian dengar, iaitu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang fasik atas muka bumi ni, nanti di padang mahsyar antara perbualan mereka ialah mereka bersumpah-sumpah. Iaitu apa mereka bersumpah? Dia kata, demi Allah, kita hanya hidup beberapa saat sahaja di dunia dulu. Kawan fasik dia di sebelah kata apa? Demi Allah, hanya beberapa saat sahaja kita hidup di dunia dulu. Allah bagi peluang kat kita. Dia sampai tak sedar bahawasanya dia hidup bukan saat. Dia hidup dulu bukan saat. Dia hidup dahulu puluhan tahun. Puluhan tahun sebenarnya dia hidup. Hari ni pun umur dia dah 30 tahun dia hidup. Pagi ni. Sampai pagi ni Allah dah bagi dia hidup sudah 40 tahun. Sampai pagi ni Allah dah bagi dia hidup sudah 50 tahun. Kenapa dia bersumpah-sumpah bahawa Allah hanya beri peluang untuk dia hidup beberapa saat saja? Kenapa? Ulama kata sebab dia sedang menisbahkan tempoh hidup dia dulu tu dengan kehidupan di akhirat. Sebab akhirat kan panjang, jadi dia tak nampak. Dia kata dia tak nampak apa-apa jumlah kehidupan dunia tu yang dia rasa terlampau singkat, terlampau sikit. Jadi dia nisbah dia nampak adalah 2-3 saat hidup dulu ni. Sedangkan dia hidup puluhan saat. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bayang tengok 5-6 saat itulah 5-6 saat yang singkat itulah yang nak tentukan apa? Yang nak tentukan selama-lamanya dalam syurga, selama-lamanya dalam neraka. Ni 5-6 saat ni kehidupan hari ni yang pagi ni. Maka saya nak beritahu apa? Saya nak beritahu, berbaloi ke tak tutup aurat? Berapa lama kamu tak tutup aurat? 30 tahun? 100 tahun? Berbaloi ke dengan kita nak duduk dalam keadaan tersiksa di mahsyar saja 50,000 tahun? Berbaloi ke kamu tak solat? Berapa tahun tak solat? Dia kata selesa sikit ustaz, kalau pergi kerja tak payah solat apa semua ni kan, kerja boleh teratur sikit. Berapa tahun kamu tak solat? 50 tahun. Berbaloi ke 50,000 tahun nak duduk dalam keadaan sengsara di padang mahsyar? Baru mahsyar, belum neraka. Maka tak berbaloi. Bila tak berbaloi, hari ni, pagi ni, setiap niat kita, setiap pemikiran kita, setiap tindakan kita dan setiap ucapan kita berorientasikan macam mana nak jadikan semua benda tu mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan susah pun. Kita jangan anggap kita tak kerja di bidang agama, ustaz dengan ustazah aja masuk syurga. Tidak sama sekali. Sejarah ribuan tahun membuktikan bukanlah syurga itu eksklusif hanya untuk orang agama saja, tidak. Berapa ramai orang biasa aja tetapi hebat. Dan yang ni fakta dalam Islam ni, tuan-tuan. Di zaman Rasulullah ada satu orang ulama pun tidak, sahabat pun tidak, tapi punyalah hebat. Nama dia Uwais ibn Amir Al-Qarni. Uwais. Uwais ni payahlah nak jumpa nama di Malaysia ni Uwais, padahal kita kata dia bukan sahabat tapi dia hidup zaman Nabi. Dia bukan sahabat tapi dia hidup zaman Rasulullah. Dia orang Yaman. Dia Islam. Nabi hidup di Madinah, dia ada di Yaman. Orang pelik, semua orang pergi Madinah. Rupanya, kenapa dia duduk di Yaman? Kenapa dia tak pernah berhijrah pergi ke Madinah? Ambillah masa seminggu nak tengok Rasulullah. Tuan-tuan tahu apa dia buat?
Sampai Nabi wafat, dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah walaupun sehari. Rupa-rupanya dia sibuk menjaga dan memelihara ibunya. Ibu ni besar tuan. Ibu dengan ayah ni cukup besar. Uwais ini sehingga nama dia disebut, Nabi kata ada satu orang daripada Yaman dikenali oleh seluruh penduduk langit, tetapi tidak seorang pun penduduk bumi yang memandang beliau. Wahai Umar, wahai Ali, kata Rasulullah, sekiranya kamu jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, maka mohonlah supaya Allah mengampunkan kamu berdua, kerana doanya tidak ditolak oleh Allah. Tuan-tuan, siapa dia Uwais ni? Bila Nabi dah wafat, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia himpunkan semua orang yang buat haji. Sayyidina Umar ni orang alim. Sayyidina Umar ni di kalangan 140,000 sahabat, dia antara 10 yang paling alim. Kelompok 10 Sayyidina Umar ni. Orang alim Sayyidina Umar ni. Dihimpunkan orang yang buat haji semua satu tempat. Dia kata semua duduk kecuali orang Yaman. Semua orang buat haji duduk, orang Yaman je berdiri. Dia kata semua Yaman duduk kecuali daripada negeri Murad. Macam kita lah orang Malaysia, semua duduk kecuali orang Kedah saja, contoh. Sayyidina Umar kata semua orang Yaman duduk kecuali yang Murad. Semua orang Murad duduk kecuali Qaran, daripada kabilah Qaran. Maka adalah berapa belah orang je yang berdiri. Sayyidina Umar pun tanya, afikum Uwais? Ada Uwais dalam ni? Tinggal macam ni kan? Semua diam. Sayyidina Umar kata, afikum Uwais ibn Amir? Ada tak yang nama Uwais bin Amir? Barulah ada seorang pakcik kata, kami kenal satu orang Uwais bin Amir. Ada. Kami bawa, ada di Arafah. Seorang remaja gila sedang memelihara unta-unta kami upah dia dengan 6 dirham. Orang kampung dia panggil budak gila. Wali besar. Wali besar. Bahkan dia ketua tabi'in. Selepas sahabat, tabi'in. Dia ni antara ketua tabi'in. Tabi'in ni satu generasi umat Nabi Muhammad yang kedua termulia. Selepas sahabat, nombor 2 tabi'in. Dia ni ketua. Orang panggil apa? Orang panggil gila kat dia. Kalau bahasa kita panggil, dia bukannya gila sepenuhnya ni, kita panggil apa yang tak berapa nak, macam sindrom Down lah. Uwais bin Amir ni, Sayyidina Umar kata, di mana dia? Di Arafah. Kami upah dia jaga unta. Kan? Binatang nak buat ni kan? Nak buat korban. Pergilah Umar dan Ali ni pergi jumpa sampai Arafah, dia tengah solat. Tengok tuan. Orang biasa aja tetapi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.